Cina, seni reka seni bina Cina. Di seluruh negara, di Melaka, di Selangor timbul isu orang Cina masuk Islam nak buat masjid ala Cina, ditolak oleh kerajaan Barisan Nasional negeri-negeri tersebut. Di Kelantan kita sendiri yang champion buat masjid seni reka Cina untuk membuka pandangan orang ramai bahawa Islam ni bukan milik orang Melayu ataupun orang India. Kita ada masjid Jami' India, masjid Pakistan, tapi jarang ada masjid Cina di negara kita. So kalau kita pergi semula di Melaka, masjid-masjid lama tu adalah masjid seni reka Cina yang dibina oleh Laksamana Chen Ho pada waktu tu ya. Jadi kita di Kelantan ada masjid keputeraan seni reka Cina di Rantau Panjang. Lepas tu Sultan sendiri letak batu asas di Mahat Tafiz Pulau Condong, satu masjid keputeraan. Saudari boleh lihat sekarang duk tengah buat construction dia. Kita bina orang yang nak semayang dalam masjid. Kalau saudari pergi ke Masjid Kampung Laut ya, di Nilampuri ya, Nilampuri. Kalau semayang Zohor penuh masjid tu. Siapa yang semayang sini? Orang kampung yang ada orang tua-tua 60 tahun ke atas. Yang semayang di sini ialah budak-budak pelajar KIAS ya, College Islam Antarabangsa Sultan Ismail, yang ditubuhkan oleh kerajaan negeri. Jadi kita menekankan juga pembinaan orang yang nak makmurkan masjid. Bukan saja masjid besar orang tak ada ya. Masjid negeri dah ada, Masjid Muhammadi. Ini UMNO kadang-kadang dia nak kata zaman saya ingat memutih lagi. Jadi ada dua filosofi. Masjid negeri ini mestikah sebuah masjid baru ataupun masjid yang ada identiti yang tersendiri ya. Kenapa kita kekalkan Masjid Muhammadi sebagai masjid negeri sampai perintah bila-bila? Kalau kita nak buat masjid lain pun kita tak akan namakan itu state mosque, masjid negeri ya, kerana Masjid Muhammadi ada sejarah dia yang panjang ya. Dan konsep yang saudari boleh lihat, Masjid Muhammadi kalau semayang Zohor sekalipun penuh, hampir penuh ya. Dan ini antara masjid yang paling, pada saya sendiri secara peribadi, masjid yang paling rasa tenteram ya, bila kita masuk ke sana. Jadi kenapa dia boleh penuh? Kerana persekitarannya adalah perkampungan orang Islam di situ ya, di tengah bandar. Jadi kita tak nak usik dia punya niche ini, kelebihan ini ya. Kalau kita nak buat masjid baru, kita boleh buat masjid baru, tetapi tak semestinya dijadikan masjid negeri. Jaja masjid tu lebih mudah daripada nak bina orang nak semayang dalam masjid tu. Masjid Putrajaya pun saya ingat menteri-menteri tak pergi semayang. Selalu dibincangkan masalah pewaris kepimpinan ya. Jadi kita kena cari ulama yang establish, yang berkelayakan. Dr. Muhammad ni dia layak sampai peringkat jadi mufti dari segi alim dia, pengajian dia PhD, akhlak dia, pergaulan dia, mudah mesra dengan rakyat. Itu antara kriteria kita menonjolkan beliau untuk menjadi sebahagian daripada pelapis kepimpinan ulama di negeri Kelantan. Calon-calon UMNO ni seorang saja ustaz. Dia nak buat Kelantan pusat tamadun Islam. Seorang ustaz jadi seorang ni jadi imam seluruh Kelantan ni susah jugalah, masjid dah banyak kan dibina. Kebajikan ini ialah concern dan caring ya. Kita ambil berat setiap sektor segmen masyarakat. Dan kita menguruskan dana ataupun kewangan secara yang menimbangkan keperluan semua anggota masyarakat. Dan kita tidak gunakan dana ni sesuka hati, tetapi ia diagihkan secara saksama kepada rakyat dan mengurangkan pembaziran, penyelewengan, kebocoran, overspending dan sebagainya. Itu antara konsep negara kebajikan. Dalam bahasa moden kita katakan pengurusan prudent ya, prudent management. Tawaran kita tu kita memasukkan perubahan dari segi struktur tanggungjawab, accountability Petronas kepada Perdana Menteri, kepada Parlimen ya. Jadi kalau kita dah gunakan wang Petronas, yang terakhir Petronas untung 80 bilion net bersih ya. Kalau bagi dengan 24 juta rakyat, bermakna RM3,300 satu orang rakyat dapat. Jadi sebenarnya we have a lot of money. Tetapi mana wang tu pergi? Sampai nak bayar yuran pun kena bayar mula-mula isyar free. Lepas tu yuran tu kena bayar balik dan mahal pula, naik pula. Ada lebih kurang 130 bilion. 130 bilion bagi 24 juta rakyat lebih daripada cukup ya. Sebab tu saya selalu cadangkan kita ada satu debat umum ya, dalam TV ataupun apa-apa.
supaya kita boleh jelaskan konsep ini pada masyarakat. Jadi negara tak akan bankrupt. Ini ada contradiction ya. Sekali Perdana Menteri kata kita dah 80% negara kebajikan. Datang menantu dia pula kata bankrupt kalau jadi negara kebajikan. Jadi saya pun confused. Kalau dah 80% tak bankrupt, pas perintah cukup 100% lagi tak bankrupt lah. Jadi menantu pula. Menantu ni dia tak pernah jadi menteri. Mana dia reti. Dia sama dengan saya saja. Dia belajar jauh sikit, saya belajar sini. Tapi tak adalah lebih dia. Kalau dia pernah jadi menteri keuangan ke apa semua, kita bolehlah percaya. Dia menantu Perdana Menteri saja. Menantu ni mana orang suku Sakat daripada keluarga Pak Lah tu asalnya. Prinsip yang kedua ialah mengambil kira keperitan rakyat dan pengagihan secara saksama ya. Macam orang India bising dia miskin ya. Memang saya boleh percaya memang orang India tertekan ya. Duduk dalam estate, tak ada rumah dan sebagainya. Bila dia bersara sebagai penoreh, dia memang tak ada pendapatan untuk beli rumah ya. So kalau kita boleh buat rumah yang selesa pada mereka, negara tak akan jadi bankrupt.